Wahai bila harus kita terus menghukum. Okey, kita tengok soalan 1. Lukiskan gambar raja susunan radas bagi pemanasan kuprum 2 karbonat. So kita ada pemanasan kuprum 2 karbonat. So bila kita buat eksperimen pemanasan kuprum 2 karbonat, so kita ada persamaan dia apa? Cu CO3, anak panah, ada segitiga kat bawah ni nah, menunjukkan dia adalah proses pemanasan. So kita akan dapat CuO campur karbon dioksida. Okey, so dia suruh lukis. Okey, bila kita lukis, kita kena tengok gas yang terasa adalah gas apa? Gas karbon dioksida. So bila soalan melukis, kita ada 2 poin. Poin yang pertama mesti gambar raja. Gambar raja, alat radas lah nah, dan bahan kimia yang berfungsi. Berfungsi maksudnya boleh dilaksanakan. Yang kedua, markah kedua biasanya adalah label. Jadi mari kita lihat gambar raja yang telah dilukis oleh salah seorang pelajar ni bagi eksperimen pemanasan kuprum 2 karbonat. So kalau kita tengok bagi gambar raja ni, pelajar ni akan dapat 0 campur 0. Maksudnya poin pertama tak dapat, poin yang kedua pun tak dapat. Mari kita lihat kesalahannya. So kalau kita tengok, tadi kita ada gas karbon dioksida. So dekat sini mesti apa? Kita ada air kapur. Maksudnya nak uji gas karbon dioksida mesti ada air kapur. So kalau kita tengok dekat sini, salur ni, maksudnya dia mesti termasuk dalam air kapur. Yang kedua, kesalahan dia adalah di sini kesalahan dia paling jelas. Kalau kita nak lukis gambar raja yang ada stopper ataupun gabus, sebenarnya pelajar kena lukis. So contoh macam ni. Kita buat contohlah lah. So kita ada salur contoh. So kita ada gabus. Bila kita buat gabus ni mesti terkeluar sedikit, menunjukkan seolah-olah kita boleh keluarkan dia. Kalau yang pelajar ni buat salah. Sebab apa? Sebab seolah-olah gabus ni atau stopper ni dia tak boleh nak dikeluarkan, dia tenggelam ke dalam. Seterusnya, dekat sini, kadang-kadang kita guna kaki retort, kadang-kadang kita guna rak tabung uji. Tak apa, mana-mana. Kalau kita guna kaki retort, kita just buat clamp dan kita boleh tulis kat sini kaki retort. Dan kaki retort ni sebenarnya tak perlu lukis panjang macam ni. Just pelajar kena buat clamp dia. Lepas tu lorek dan pelajar kena labelkan, tulis kaki retort. Seterusnya, penunu bangsa ni betul, kuprum 2 karbonat ni betul. Cuma cikgu nak bagi mudahkan pelajar, penunu bangsa ni tak perlu lukis semua. Just kita boleh buat, tarik, buat anak panah, tulis panaskan. Nanti pemeriksa faham. Maksudnya panaskan tu kita buat pemanasan bagi kuprum 2 karbonat. Kita lihat soalan seterusnya, soalan nombor 2, soalan SPM 2014, soalan nombor 50. Soalan ni cikgu ketengahkan soalan objektif sebab masa 2014 ramai pelajar yang silap. Jadi nak jawab soalan elektrolisis voltaic cell, cikgu nak bagi ada satu tips. Langkah pertama, pelajar kena tentukan anode dan kathode. So maksudnya terminal positif dan juga terminal negatif lah. Magnesium dan kuprum, betul tak? So bila kita ada dua logam yang berbeza, kita kena tentukan yang mana terminal positif, yang mana terminal negatif. Siapa yang duduk di atas? Langkah pertama kita tentukan terminal. So kita ada apa? Kalau kita tengok kat sini, kita ada magnesium dan juga copper kan? So jadi magnesium terminal negatif, copper
terminal positif. Okey, so now itu langkah pertama. Okey, langkah kedua, kita ada electrolyte yang kita guna, iaitu kita ada apa? Okey, kita ada HCl. Okey, HCl ni, okey, dalam ni dia adalah larutan aqueous. So, dia akan mengayon menghasilkan H+ campur Cl-. Dan dalam ni juga kita ada air. So, H+ campur dengan OH-. So, ini adalah ion-ion yang hadir dalam electrolyte. So, ada berapa jenis ion yang hadir? So, ada 3 lah. Kita ada H+, Cl-, dan OH-. Okey, so now itu langkah yang kedua. Jadi, kita nak tengok. Okey, magnesium ni, dia terminal negatif. Okey, so magnesium, dia akan melepaskan elektron. Okey, so menjadi magnesium ion. So, elektron, dia akan bergerak daripada magnesium, elektron magnesium kepada kuprum melalui litar luar. Okey, so adik-adik kena ingat, elektron ni charge dia adalah negatif. Okey, so negatif ni jantan. So bila jantan, siapa yang akan terima dia? Mestilah ion yang bercharge positif, betina. Okey, so positif ni akan pergi dekat dia. So jadi di sini H+, dia akan terima elektron menghasilkan hidrogen. So, hidrogen dia akan bergabung menjadi molekul hidrogen dan kita balancekan. So, di sini akan menghasilkan gas hidrogen. So, jawapan dia sepatutnya adalah C. Untuk soalan 3, apakah jenis zarah bagi gas oksigen? Okey, so kita tengok jenis zarah. Okey, jenis zarah ni untuk jawab dia ada 3. Okey, maksudnya macam ni. Ni untuk beza dia. Okey, jenis zarah jawapan dia boleh 3. Satu apa? Okey, 1 atom. Okey, 2 molekul. Okey, 3 kita ada ion. Okey, itu kalau jenis zarah. Okey, lepas tu kalau pelajar ni jawab, okey, dia jawab gas. So, gas ni salah. Sebab apa? Kalau nak jawab gas, pepejal, cecair, semua tu, soalan akan tanya di sini adalah berkaitan dengan apa? Keadaan, okey, fizikal. Okey, keadaan fizikal dia. Okey, maksudnya apakah keadaan fizikal bagi gas oksigen pada suhu bilik ke atau sebagainya. Okey, so nampak keyword jenis zarah, maksudnya atom, molekul, ion. Kalau kita ada jenis zarah subatom. Okey, jenis zarah subatom apa pula? Proton, neutron dan elektron. Itu bezalah. Okey, kata kunci bagi soalan. Seterusnya, mari kita lihat soalan nombor 4. Namakan bahan kimia berikut. Yang pertama, jawapan ni salah. Yang kedua pun salah. Okey, kenapa? Jawapan dia, okey, yang pertama sepatutnya apa? Okey, kita ada ferrum 2 sulfide. Okey, mesti ada Roman 2 ni. Okey, sama juga dengan bawah ni, kita mesti ada apa? Kuprum 2 sulfide. Okey. Apa sebabnya kita mesti ada 2 ni? Kita dah belajar kan redox dan kita dah belajar nombor pengoksidaan. Okey. Cuma cikgu nak pesan kat sini ada beberapa bahan yang kita mesti nyatakan nombor pengoksidaan dia. Contoh kita ada apa? Fe2+. So maksudnya yang ni kena sebut apa? Ion ferrum 2. Okey. Kalau kita ada Fe3+, yang ini kita ada ion ferrum 3. Okey. Lepas tu kalau kita ada apa lagi? Okey, Cu2+. Okey, kita ada ion kuprum 2. So kalau CuSO4, kuprum 2 sulfate. Kalau CuCl2, kuprum 2 klorida. Kena sebut macam tu. Maksudnya benda-benda ni semua. Okey, lagi satu kita ada Pb2+. Lead. Okey, so yang ni plumbum. So kita ada ion plumbum
Okey, 2. Jadi, okey, semua ni kita kena nyatakan nombor pengoksidaannya. Jangan lupa dan jangan salah. Untuk soalan 5, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas berikut. Okey, so kalau kita tengok yang ini tindak balas di antara magnesium dengan asid hidroklorik. Okey, so kalau kita tengok pelajar ni buat, yang ini bahan tindak balas, yang ini hasil tindak balas. Okey, bila sebut persamaan kimia biasanya kita ada 2 markah. So pelajar ni dia akan dapat markah 0 campur 0. Okey, sebab apa? Okey, cuba kita lihat. Okey, untuk dapat markah yang pertama, okey, bahan, okey, dan hasil. Okey, mesti betul. Okey, poin yang kedua, okey, dia mesti memberi persamaan yang seimbang. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okey, bahan dia, okey, yang ini betul. Okey, hasil dia, yang ini salah. Sebab apa? Sini ada 2. Sebab Mg2+, Cl-, bila kita pindah silang, kita akan dapat MgCl2. Okey, boleh? So, salah. So, poin 1 tak dapat markah. Okey, lepas tu, kenapa poin 2 tak dapat markah? Sedangkan kalau kita tengok, kita dah letak 2 kat sini, dia seimbang. So, untuk soalan, tuliskan persamaan kimia. Sekiranya poin 1 tak ada markah, automatik poin 2 pun tak ada markah. Okey, so jadi benda yang terpenting adalah semua pelajar mesti menyatakan bahan dan radas dengan betul.